Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sudah pasti kita di Malaysia perlu menghormati di antara satu dengan yang lain. Menghormati agama bangsa di antara kita semua, rakyat Malaysia. Namun saudara-saudara, sudah pasti berkaitan dengan isu agama yang timbul baru-baru ini berkaitan dengan kalimah Allah, yaitu stocking yang dijual yang tertera kalimah Allah menimbulkan banyak kecaman terhadap yang telah melakukan kesalahan itu. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, satu artikel daripada BH Online ataupun Biharian Online, Agong murka isu kalimah Allah timbul lagi. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim murka isu penjualan stocking yang tertera kalimah Allah di sebuah rangkaian kedai serbaneka. Seri Paduka Baginda bertita sewaktu berangkat ke istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 di Parlimen bulan lalu. Baginda mengingatkan semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif melibatkan agama, kaum dan raja-raja. Justeru Seri Paduka Baginda bertita mahu tindakan sekeras-kerasnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah dalam isu ini berdasarkan siasatan pihak berkuasa. Kalimah Allah itu dipandang sangat tinggi pada sanubari umat Islam. Tambahan pula kita berada di bulan Ramadan. Tidak patutlah timbul perkara yang membangkitkan kemarahan. Tuan-tuan dan puan, bagi saya ini satu isu yang pasti menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Dan ini berita terkini, Agong murka isu kalimah Allah timbul lagi. Sudah pasti berita ini menggemparkan kepimpinan politik Malaysia. Dalam artikel ini lagi berkongsi, saya baru sahaja menegur dan mengingatkan akan kepentingan rakyat berbilang bangsa, bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain dalam titah sulung saya di Parlimen. Timbul pula perkara ini. Sama ada ia disengajakan ataupun tidak, sama ada ia diimport atau dikeluarkan di kilang tempatan, saya mahu penguat kuasa, siasat dan ambil tindakan sekeras-kerasnya mengikut lunas undang-undang yang ada supaya pisang tidak berbuah dua kali. Titah Seri Paduka Baginda kepada Royal Press Office ataupun RPO. Yang di Pertuan Agong juga bertitah adalah tidak masuk akal sebuah syarikat dengan kaki tangannya terdiri daripada warga negara Malaysia tidak peka dengan perkara sedemikian. Sudah sekian lama kita hidup dalam sebuah negara majmuk. Kesilapan isu agama dan kaum sebegini tidak boleh diterima dan dibenarkan untuk berlaku lagi. Titah Seri Paduka Baginda. Pada 13 Mac lalu, tular dalam media sosial isu stocking tertera kalimah Allah dijual di Kekemat Bandar Sunway selepas gambar produk itu dimuat naik pengguna. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Admin sendiri menolak perkara ini supaya ini tidak menjadi satu ikutan dan tidak lagi berlaku selepas ini. Tuan-tuan dan puan, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Peguam negara tak usahlah malu-malu nak beri satu lagi di NAA kepada Zahid Hamidi. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sebelum ini sudah pasti kita mengetahui bahawa Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi yang diberikan satu di NAA sebelum ini. Dan pada akhirnya tuan-tuan dan puan, satu perkongsian daripada Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com. Peguam negara tak usahlah malu-malu nak beri satu lagi di NAA kepada Zahid Hamidi. Ini pasti satu lagi isu yang menggemparkan ramai. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kepada anda yang baru di dalam channel ini, anda boleh melawat channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat politik di Malaysia.
Kita terus kepada artikel Syahbudin Husin. Mahkamah Rayuan nampaknya tidak senang dengan jabatan Peguam Negara yang dilihat tidak jelas pendiriannya, sama ada ingin meneruskan atau menarik balik rayuannya dalam kes rasuah sistem visa luar negara VLN membabitkan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Sehubungan itu, panel 3 hakim yang dipengerusikan Hadharia Syahid Ismail yang bersidang memberi tempo sehingga 9 September depan untuk jabatan itu membuat keputusannya. Dua lagi hakim yang bersidang bersama Hadharia hari ini ialah Azman Abdullah dan SM Komati. Mahkamah Tinggi pada September 2022 membebaskan Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan rasuah VLN. Tetapi Jabatan Peguam Negara kemudian mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut. Nah, persoalannya, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini, persoalannya, adakah DNA yang diperolehi Zahid Hamidi hari ini berisiko untuk ditarik balik? Nah, itu menjadi persoalannya. Artikel daripada Syahbudin Husin ini pada 18 Mac. Dalam penghakimannya, maafkan saya, pada 17 November 2023, Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Muhammad Nur Firdaus Rosli menetapkan rayuan pendakwa itu akan didengar di Mahkamah Rayuan pada 18 Mac. Dalam penghakimannya, Hadharia berkata, pihak pendakwaan dilihat masih berkira-kira sama ada mahu menerima dua representasi daripada Zahid Hamidi atau sebaliknya. Representasi pertama, Ahmad Zahid dihantar ke Jabatan Peguam Negara pada Januari tahun lalu, manakala yang kedua dikemukakan pada bulan lalu. Hadharia seterusnya mengingatkan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar, sebarang representasi yang dihantar mesti mempunyai jawaban. Dengan hari ini sepatutnya ditetapkan untuk pendengaran rayuan pihak pendakwaan untuk membatalkan pembebasan Presiden UMNO itu. Nah, di dalam artikel ini daripada Syahbudin Husin menyatakan, dengan tarik 9 September sudah ditetapkan untuk memberikan jawaban. Tiada lagi alasan lain selepas ini. Kalau susah-susah, beri sajalah satu lagi DNA, dilepas tanpa dibebaskan kepada Timbalan Perdana Menteri itu sebagaimana diterimanya sebelum ini dalam 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi. Janganlah malu-malu sayang, ini kan demi kestabilan kerajaan, menurut Syahbudin Husin. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.